Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid. Okey, berjumpa kita kembali di pelajaran yang seterusnya, iaitu Unit 2, Saya dan Keluarga. Tema Sejarah Awal Negara, tajuk Mari Belajar Sejarah, Unit 2, Saya dan Keluarga. Topik yang kita akan pelajari pada hari ini adalah peranan anggota keluarga saya dan juga perkembangan diri saya. Okey, mari kita lihat kepada slide yang seterusnya. Okey, kita lihat kepada objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, murid-murid dapat menjelaskan peranan anggota keluarga. Objektif yang kedua, murid-murid dapat menerangkan perkembangan diri mengikut garis masa. Ini adalah objektif pelajaran yang murid akan dapat di akhir pengajaran dan pembelajaran cikgu nanti. Jadi diharapkan semua murid dapat mencapai objektif pelajaran yang telah ditetapkan oleh cikgu. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Okey, kita lihat peranan anggota keluarga saya. Setiap anggota keluarga mempunyai peranan masing-masing. Hubungan dalam keluarga bertambah erat jika setiap anggota keluarga menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik. Jadi murid-murid kena faham. Setiap anggota keluarga ni, dia ada peranan masing-masing. Bila semua menjalankan peranan masing-masing, dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Dan ini setiap anggota keluarga dapat menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Peranan ibu bapa terhadap keluarga. Okey, apa peranan ibu bapa terhadap keluarga? Jadi murid-murid kena tahulah peranan ibu bapa terhadap keluarga. Yang pertama, peranan ibu bapa adalah menyara keluarga. Yang kedua, peranan ibu bapa adalah memberikan kasih sayang kepada anak-anak, kepada ahli keluarga. Mestilah sentiasa menyayangi ahli keluarga mereka. Yang ketiga, ibu bapa mestilah menjaga keselamatan anak-anak mereka ataupun ahli keluarga mereka. Pastikan keselamatan anak-anak dan ahli keluarga terjamin. Okey, yang keempat, ibu bapa mestilah menyediakan segala keperluan asas. Jadi sebagai ibu bapa mestilah menyediakan segala keperluan asas. Contoh keperluan asas, makanan, minuman, tempat tinggal. Ini adalah keperluan asas yang perlu disediakan oleh ibu bapa. Okey, yang kelima, ibu bapa perlulah menjadi contoh teladan yang baik. Sebab anak-anak ini dia akan mengikut teladan daripada ibu bapa, mengikut contoh daripada pelakuan ibu dan bapa. Kalau pelakuan ibu dan bapa tidak baik, ahli keluarga ataupun anak-anak akan menjadi tidak baik. Tapi kalau ibu bapa memberikan contoh teladan yang baik, anak-anak pun akan mengikut teladan yang baik. Contoh, selepas makan, ibu bapa pergi ke sinki, basuh pinggan masing-masing. Jadi anak-anak pun selepas makan akan basuh pinggan mereka masing-masing dan lain-lain lah. Contoh teladan yang baik. Jadi murid-murid boleh nampaklah peranan ibu bapa ni. Dia memberikan contoh teladan, perlu menjadi contoh teladan yang baik kepada ahli keluarga ataupun anak-anak. Dan yang terakhir, peranan ibu bapa terhadap keluarga adalah memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak. Hantar mereka ke sekolah, bermula dengan prasekolah, lepas tu sekolah rendah, sekolah menengah, universiti,
sehinggalah mereka mendapat kerja yang baik. Ini murid-murid kena tahu peranan ibu bapa terhadap keluarga. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Peranan anak-anak terhadap keluarga. Peranan anak-anak ni terhadap keluarga pula. Okey, apa peranan anak-anak terhadap keluarga? Okey, mari kita lihat. Yang pertama, menjaga nama baik keluarga. Setiap anak-anak mestilah menjaga nama baik keluarga dengan buat apa? Janganlah berbuat jahat, belajar rajin-rajin, tunjukkan pelajaran dan tunjukkan sikap yang baik di sekolah, sentiasa menyiapkan kerja sekolah yang diberikan oleh guru, dan juga menjaga nama baik keluarga. Yang kedua, membantu ahli keluarga. Anak-anak mestilah membantu ahli keluarga. Macam mana nak bantu? Tolong basuh pinggan, cuci baju ke, kemas rumah ke. Mestilah kita saling membantu adalah ahli keluarga kita supaya dapat meringankan kerja ahli keluarga kita. Okey, peranan anak-anak yang lain adalah saling menghormati. Anak-anak kenalah menghormati ibu bapa, antara anak-anak menghormati abang, menghormati adik, adik menghormati abang, adik menghormati kakak, abang menghormati adik. Jadi akan, orang kata, hubungan tu akan sentiasa erat dan penuh kasih sayang. Okey, peranan anak yang lain adalah mendengar nasihat. Anak-anak mestilah mendengar nasihat daripada ibu bapa ataupun orang yang lebih dewasa daripada anak-anak. Dan akhir sekali, anak-anak mestilah belajar bersungguh-sungguh. Ini supaya anak-anak dapat membanggakan kedua ibu bapa. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Kebahagiaan dan kesejahteraan sesebuah keluarga bergantung pada peranan setiap anggota keluarga agar dapat mewujudkan keluarga yang harmoni. Maksudnya, kebahagiaan ni dia bergantung pada peranan setiap anggota keluarga tu. Contoh macam ayah menasihatkan anak-anaknya supaya menjadi insan yang berguna. Dan anak-anak mendengar nasihat daripada ibu bapa dia. Jadi masing-masing tahu peranan masing-masing. Jadi dapatlah mewujudkan keluarga yang harmoni, keluarga yang bahagia. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Okey, perkembangan diri saya. Perkembangan diri saya. Pada suatu petang, kita lihat pada dialog antara Arif dengan Datuk. Okey, perkembangan diri saya ni sebenarnya adalah perkembangan diri murid-murid lah. Perkembangan diri kita lah. Daripada dari kita kecil sampailah kita dewasa. Apa yang berlaku daripada kita kecil tu, sampai kita dewasa. Mungkin kita boleh buat garis masa daripada tahun, contohnya tahun 2010 kita lahir, lepas tu 2014 masuk tadika, dan 2016 masuk prasekolah, dan 2017 masuk tahun 1, dan 2016 menghadapi UPSR. Itulah perkembangan diri. Dia bermula daripada kita kecil sampailah kita dewasa. Kita boleh lihat contoh pada dialog ni. Untuk kita fahamkan tentang perkembangan diri ni, kita lihat pada dialog antara Datuk dengan Arif. Pada suatu petang, Datuk bercerita dengan Arif di beranda rumah. Arif, Datuk, ceritakanlah tentang kisah keluarga kita.
Baiklah, Datuk akan menceritakan kisah keluarga kamu. Abang kamu lahir pada tahun 2008. 2 tahun kemudian, kamu pun lahir. Seronok Datuk mendapat 2 orang cucu lelaki. Arif pula bercakap, sebab itulah saya paling manja, Datuk. Datuk pula, mestilah bapa kamu membawa keluarga kamu berpindah ke Kuala Lumpur pada tahun 2014. Lama juga kamu semua tinggal di Kuala Lumpur. Arif pula jawab, betul, Datuk. Kami semua rindukan Datuk. Seronok rasanya sebab bapa kerap bawa kami pulang ke kampung. Apakah yang berlaku selepas itu? Datuk pula jawab, Datuk dan Nenek menunaikan padu haji di Mekah pada tahun 2016. Arif pula menjawab, oh, setahun kemudian saya mula bersekolah. Sekarang saya sudah berada di tahun 4 dan telah dilantik menjadi pengawas sekolah. Datuk pula menjawab, terbaiklah cucu Datuk. Daripada dialog ini, kita dapat lihat perkembangan kisah keluarga siapa? Keluarga Arif. Berdasarkan penceritaan Datuk. Kamu boleh lihat. Dia cerita tentang abang dia lahir tahun 2008. Sehinggalah Arif menjadi, orang kata Arif telah masuk bersekolah di tahun 4 dan telah menjadi pengawas sekolah. Okay, kita lihat pada slide seterusnya. Okey, perkembangan diri juga boleh digambarkan dalam bentuk garis masa. Perkembangan diri kamu ni, kamu boleh tulis dalam garis masa. Dalam bentuk garis masa itu mengikut tahun. Jadi murid-murid, kalau nak tahu perkembangan diri murid-murid, supaya tidak lupa, murid-murid boleh buatlah. Bermula daripada sekarang, buatlah garis masa. Bila murid-murid dilahirkan, bila murid-murid mendapat pelajaran, bila murid-murid berpindah ke mana-mana ke, atau bila murid mendapat basikal yang baru ke, atau hadiah ke, apa-apalah kata perkembangan diri murid-murid, murid-murid boleh catatkan dalam orang kata apa, diary murid-murid. Murid-murid boleh buat dalam diary. Jadi murid-murid bolehlah buat perkembangan diri murid-murid. Okey, tengok, kita lihat pada gambar ni. 2010 saya dilahirkan, 2014 berpindah ke Kuala Lumpur, 2016 Datuk dan Nenek menunaikan fardu haji, 2017 saya memasuki tahun 1 dan 2020 saya belajar di tahun 4. Okey, garis masa perlu dicatat untuk melihat perkembangan diri dan peristiwa sejarah. Garis masa juga boleh disimpan sebagai kenangan. Jadi kalau murid-murid rasa nak ingat dan nak kenang peristiwa dahulu, peristiwa sejarah murid-murid, jadi murid-murid bolehlah catat daripada sekarang. Jadi orang kata murid-murid tak akan lupalah kenangan-kenangan dahululah. Okey, kenangan-kenangan dulu murid-murid. Nanti mana tahu murid-murid dah besar nanti, bila murid-murid baca balik garis-garis masa ni, murid-murid akan terkenangkanlah zaman masa kecil-kecil dulu. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Okey, imbas kembalilah pelajaran kita pada hari ini. Okey, kita lihat kepada peranan anggota keluarga. Setiap anggota keluarga perlu memainkan peranan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmoni. Macam cikgu bagi tahu tadi lah, peranan ibu bapa, peranan anak-anak, perkembangan diri. Perkembangan diri dapat digambarkan melalui garis masa. Macam cikgu bagi tahu tadi. Perkembangan diri bermula daripada kita kecil sampailah kita dewasa. Itu adalah perkembangan diri anak-anak lah, murid-murid lah. Digambarkan melalui garis masa ikut tahun. Okey, murid-murid boleh catatkan lah ni. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Okey, cikgu guna murid-murid buat nota peranan ahli keluarga ini, salin balik nota ini dalam buku sejarah murid-murid. Kita lihat peranan ibu bapa, menyara keluarga, memberikan kasih sayang, menjaga keselamatan ahli keluarga, menyediakan segala keperluan asas, membimbing dan memberi dorongan, menjadi contoh dan teladan yang baik, memberikan pendidikan yang sempurna. Peranan anak-anak pula,
belajar bersungguh-sungguh, mendengar nasihat daripada ibu bapa, saling menghormati dan membantu ahli keluarga, menjaga nama baik keluarga dan juga keselamatan diri. Okay, kita lihat pada slide yang seterusnya. Okey, latihan. Okey, habis saja semua penjelasan cikgu tadi. Okay, cikgu nak murid-murid buat latihan lah. Okey, kita lihat. Okey. Nyatakan peranan ibu bapa terhadap keluarga. Jadi cikgu nak murid-murid salin balik soalan ni dalam buku latihan sejarah murid-murid. Tulis nyatakan peranan ibu bapa terhadap keluarga dan berikan 6 jawapan. Apa peranan ibu bapa terhadap keluarga? Okey, tengok latihan yang seterusnya. Okey, murid-murid perlu nyatakan peranan anak terhadap keluarga. Samalah. Perlu nyatakan 6 peranan anak terhadap keluarga. Latihan seterusnya, murid-murid perlu lengkapkan garis masa berikut berdasarkan peristiwa bersejarah dalam keluarga Nabil. Kita boleh lihat peristiwa bersejarah keluarga Nabil. 1 Februari 2004, perkahwinan ibu dan ayah. 1 Januari 15 Mei 2006, Kak Nabila dilahirkan di Hospital Muar. 1 Januari 2010 berpindah ke Johor Bahru. 28 Oktober 2010 Nabil dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. 10 Januari 2013 ayah dinaikkan pangkat sebagai pengurus besar. 5 Mac 2013 berpindah ke Kuala Lumpur. 1 Ogos 2017 adik Aiman dilahirkan di Hospital Ampang. 1 Disember 2018 bercuti ke Bandung, Indonesia. 3 Januari 2019, Kak Nabila masuki tingkatan 1 di Sekolah Taman Muda Ampang. 4 Oktober 2020, Nabil dipilih sebagai murid cemerlang tahun 4. Ini adalah garis masa peristiwa bersejarah dalam keluarga Nabil. Okey, cikgu nak kamu jawab soalan berdasarkan peristiwa bersejarah keluarga. Okey, cikgu nak murid-murid menjawab soalan ni berdasarkan daripada peristiwa bersejarah keluarga Nabil. Okey, kalau murid-murid boleh lihat peristiwa perkembangan diri keluarga peristiwa bersejarah keluarga Nabil bermula dari tahun 2004, 2006, 2010, 2013, 2017, 2018, 2019 dan juga tahun 2020. Jadi cikgu nak murid-murid melengkapkan soalan-soalan ini dengan jawapan-jawapan yang betul. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini dan cikgu harap murid-murid fahamlah apa yang cikgu ajar pada hari ini dan semoga murid-murid dapat mencapai objektif pelajaran kita pada hari ini. Diharapkan murid-murid dapat menjawab soalan-soalan ini dengan betul dan tepat. Itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.